Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa sama-sama dalam pengajian kitab Qalaidul Jawahir yang dikarang oleh Syekh Alim Allamah Muhammad ibn Yahya Tadafil Hambali radhiyallahu anhu pada menyatakan riwayat hidup Sultan Al-Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi sampai pada muka surat 30. Syekh Abdul Hasan Ali Al-Qurashi radhiyallahu anhu berkata, satu ketika aku menghadiri majlis Syekh Abdul Qadir Jailani dan majlis tersebut dihadiri oleh satu kumpulan manusia dari kalangan Ar-Rafidah. Rafidah ialah satu kumpulan Syiah yang menolak Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi golongan Rafidah tadi membawa dua karung yang tertutup dan mereka ingin menguji Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu mereka berkata, beritahulah kepada kami apa yang berada di dalam dua karung ini. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani turun daripada kursinya dan meletakkan tangannya di atas salah satu daripada dua karung dan berkata, lebih kurang guni yang besar tadi. Maka Syekh berkata, dalam guni yang pertama ni terdapat seorang kanak-kanak yang cacat, tidak boleh berjalan. Maka Syekh memerintahkan anaknya Abdul Razak untuk membuka guni tersebut. Lalu dibuka dan didapati seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menyapu budak tersebut dengan tangannya. Dan Syekh berkata, berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka budak tersebut serta-merta boleh berdiri dan berlari. Kemudian Syekh meletakkan tangannya di atas guni yang satu lagi. Maka Syekh berkata, di dalam guni ini terdapat seorang budak yang tiada penyakit di atasnya. Maksudnya yang sehat walafiat, dan diperintahkan agar dibukakan guni tersebut. Maka didapati seorang kanak-kanak yang kecil berdiri, berjalan. Maka Syekh radhiyallahu anhu memegang ubun-ubun kepala dan berkata, jadilah kamu budak yang tidak boleh berjalan. Maka serta-merta budak tersebut tidak boleh berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka serta-merta golongan Rafidah yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bertaubat di atas tangannya dan meninggal dunia di dalam majlis tersebut 3 orang manusia kerana kegerunan majlis dan kerana terlampau berasa teramat gerun dengan apa yang mereka lihat berlaku di dalam majlis tersebut. Dan Syekh Hasan Ali Qurashi juga berkata, satu ketika aku hadir di sisi Syekh Abdul Qadir Jailani dan aku terlintas dalam hati ke satu keperluan hajat. Maka Syekh berkata kepadaku, mintalah apa yang kamu inginkan. Dan lalu aku berkata, aku inginkan sesuatu perkara. Aku menyebut perkara yang batin, keinginan batin bagi diriku. Maka Syekh berkata, ambillah perkara tersebut. Maka serta-merta aku mendapati kurniaan tersebut berada di dalam diriku. Dan Syekh As-Salih Abdul Abbas, dia berkata, satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani keluar
dan datang kepada Masjid Mansur Al-Mansuri. Kemudian Syekh kembali kepada madrasahnya. Kemudian Syekh mengangkat kain yang menutup kepalanya dan dia mencampakkan daripada dahinya tadi seekor kalajengking. Kemudian kalajengking tadi berjalan di atas tanah. Kemudian Syekh berkata, matilah kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh berkata, sesungguhnya binatang ni, ketahuilah telah, dia kata kepada sahabat dia tadi, ketahuilah bahawa sesungguhnya binatang ini telah menggigitku daripada masjid sampai kepada madrasah ni lebih kurang 60 kali. Maka difahami daripada situ bahawa kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak memudaratkan mereka segala sesuatu yang berada di langit dan berada di bumi. Dan Syekh Abdul Hasan Ali Al-Qurashi juga berkata, satu ketika berlaku kesusahan dan kefakiran di Baghdad, dan keluargaku ditimpa dengan kesusahan, maksudnya barang naik harga dan seumpamanya. Maka aku pun keluar pergi mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh Abdul Qadir Jailani mengeluarkan satu guni daripada gandum, dan Syekh berkata, kamu letaklah guni ini di tempat yang tertentu dan kamu buka di sebelah tepinya dan kamu keluarkan sedikit demi sedikit gandum daripada guni tersebut, dan jangan kamu pinjamkan guni ini kepada sesiapa sekalipun. Dan Syekh Abdul Hasan Qurashi berkata, kami makan daripada guni tersebut gandum selama 5 tahun. Kemudian isteriku terlupa, lalu dia membuka guni tersebut dan dia mendapati gandum tadi masih berada di dalam keadaan seperti asalnya. Dan kami daripada gandum yang masih tertinggal tadi, kami sempat makan selama 7 hari sahaja. Kemudian aku datang kepada Syekh dan aku berkata apa yang telah berlaku. Dan Syekh berkata, kalau kamu tinggalkan guni tersebut, maksudnya kalau kamu tak buka di atasnya, biasanya kamu akan makan gandum tersebut sehinggalah kamu semua meninggal dunia. Maksud keramat bagaimana Syekh tadi mendoakan keberkatan kepada sesuatu perkara apabila berlaku keadaan yang amat terdesak. Dan Umar bin Husain Ibn Khalil berkata, satu ketika aku menghadiri majlis Syekh Abdul Qadir Jailani dan aku duduk berhadapan dengan Syekh, maka tiba-tiba aku melihat seolah-olah satu bekas daripada kaca yang amat cantik turun daripada langit, pergi berdekatan dengan mulut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kembali naik semula bekas tersebut. Kemudian turun lagi sekali selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Maka aku tak dapat nak menahan diriku untuk aku memberitahu kepada manusia apa yang aku lihat. Maka tiba-tiba Syekh datang ataupun Syekh memberitahu kepadaku, duduk. Fa innal majalisa bil amanat. Sesungguhnya majlis-majlis hendaklah dihadiri dengan penuh rasa amanah. Maksudnya apa saja kita lihat dalam majlis, jangan dihebahkan kepada manusia lain. Jadi dia kata, falam atakallam bihi illa ba'da mautihi. Aku tak ceritakan apa yang aku lihat dalam majlis tersebut, melainkan setelah kematian Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan berkata Yahya ibn Janah al-Adib, dia berkata, aku berkata dalam hatiku, satu hari nanti aku akan mengira berapa banyak syair yang dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam satu majlis yang Syekh tadi memberikan nasihat. Maka aku datang menghadiri majlis Syekh Abdul Qadir Jailani dan bersama-sama aku ada satu tali. Setiap kali Syekh membaca satu syair, aku akan mengikat satu tali di bawah kain baju ku, maksud tak dapat dilihat oleh mana-mana manusia pun. Dan aku duduk di akhir majlis tadi. Maka akhir sekali Syekh berkata, aku menghuraikan ikatan-ikatan di hati manusia, wa anta ta'aqiduhu, tetapi kamu mengikatnya. Maksud Syekh menegur perbuatanku mengikat tali di dalam majlisnya. Dan ada satu kisah yang panjang daripada Syekh Abdul Hasan. Dia berkata, aku menuntut ilmu agama di sisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka aku biasanya berjaga di waktu malam, melihat apakah hajat Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka satu ketika aku melihat Syekh keluar pada satu malam daripada rumahnya. Maka aku memberikan kepada Syekh satu bekas air. Tetapi Syekh tidak mengambil bekas air tersebut,
Tetapi Syekh berjalan kepada pintu madrasah. Maka tiba-tiba pintu tadi terbuka dan Syekh pun keluar. Dan aku ikut di belakang Syekh. Dan aku berkata dalam diriku, mungkin Syekh tak perasan aku berada mengikori dia di belakang. Maka pintu madrasah pun tertutup. Dan Syekh berjalan berdekatan dengan pintu kota Baghdad. Maka tiba-tiba pintu kota tersebut terbuka. Dan aku pun mengikori di belakang Syekh. Maka pintu tadi serta-merta tertutup semula. Maka Syekh berjalan lagi. Jalan dalam satu jarak. Maka tiba-tiba kami berada di satu negara yang aku tak ketahui pun. Maka Syekh pun masuk kepada satu tempat. Seolah-olah tempat zikir ataupun ribat. Maka tiba-tiba didapati di situ ada 6 orang lelaki. Lalu mereka serta-merta memberi salam kepada Syekh. Dan aku pun berlindung di belakang satu tiang yang berada di situ. Dan aku mendengar di satu sudut yang lain suara orang sedang mengerang. Maka serta-merta suara mengerang tersebut hilang. Dan datang seorang lelaki dan pergi kepada arah suara tersebut. Maka lelaki tadi keluar membawa seseorang di atas bahunya. Dan datang seorang lelaki yang lain dalam keadaan kepala yang terbuka, rambut yang panjang, misai yang panjang, duduk di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengarahkannya mengucapkan 2 kalimah syahadat. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani memotong misainya dan rambutnya dan memakaikannya kopiah dan menamakannya Muhammad. Dan berkata kepada 6 orang tadi, sesungguhnya aku telah diperintahkan agar orang ini menjadi ganti kepada mayat yang telah meninggal dunia. Lalu mereka berkata, sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan kami mentaati. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani keluar dan meninggalkan mereka. Dan aku pun berjalan di belakang Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak sempat kami berjalan dalam tempoh masa, dalam jarak. Maka tiba-tiba kami berada semula di pintu kota Baghdad. Maka terbukalah pintu. Seperti keadaan yang pertama. Dan kami sampai juga kepada pintu madrasah dan pintu tadi pun terbuka dengan sendirinya. Dan kami pun masuk. Maka apabila besoknya, aku pun duduk di hadapan Syekh untuk membaca kitab. Lalu aku bersumpah di dalam diriku agar Syekh menceritakan kepadaku apa yang aku lihat pada malam tadi. Maka Syekh pun berkata, sesungguhnya negara yang kita pergi semalam ialah negara Nahawan. Jadi Nahawan tu jaraknya daripada Baghdad lebih kurang 550 km. Dan 6 orang yang kamu lihat di dalam tempat tersebut ialah Al-Abdalun Nujaba. Maksud wali-wali Abdal yang terpilih di sisi Allah SWT. Dan orang yang sakit tadi ialah yang ke-7 dari kalangan mereka. Dan dia tadi meninggal dunia pada malam tersebut. Lalu aku datang untuk menghadiri majlis, menghadiri kewafatannya. Dan lelaki yang kamu lihat mengucap 2 kalimah syahadat tadi, dia daripada Konstantinia. Ia salah seorang yang beragama Nasrani. Aku diperintahkan agar dia tadi dilantik sebagai pengganti kepada orang yang telah mati tersebut. Dan dia dibawa ke hadapanku dan dia memeluk Islam di atas tanganku. Jadi dia sekarang berada bersama-sama mereka. Ada pun lelaki yang datang, masuk dan keluar membawa orang yang meninggal tersebut di atas bahunya. Maka dia ialah Abul Abbas Al-Khadir alaihi salatu wassalam, datang untuk menguruskan jenazah tersebut. Dan Syekh meminta agar aku tidak menceritakan perkara tersebut semasa hayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh berkata, ihdhar min ifsya'is sirri fi hayati. Berhati-hatilah dengan sekali-kali kamu membuka rahsia tersebut semasa aku masih hidup. Dan Abu Sa'id Abdullah ibn Ahmad, dia menceritakan bahawa anak perempuannya yang bernama Fatimah satu ketika naik di atas bumbung rumahnya. Lalu tiba-tiba anaknya tadi diculik dan hilang. Maksudnya umur anak tersebut, anak perempuannya pada ketika itu ialah 16 tahun. Maka aku datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan aku memberitahu kepadanya. Maka Syekh berkata, pergilah pada malam ini pada tempat yang bernama Karkh
di situ ada bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan, maka kamu duduklah di atas satu bukit yang kecil dan kamu buat bulatan di tempat kamu akan duduk tersebut di tanah. Dan apabila kamu tadi ingin membuat bulatan, kamu bacalah Bismillahirrahmanirrahim ala niyati Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim dengan niat Syekh Abdul Qadir. Maka apabila malam, maka aku melihat datang kumpulan-kumpulan jin dalam pelbagai rupa, tetapi tak ada satu pun daripada mereka yang mengganggu aku. Dan sampai kepada waktu sahur, maka tiba-tiba datang melintas di sebelahku raja kepada jin tersebut. Dan dia bertanya, apakah hajat kamu? Maka aku berkata, Syekh Abdul Qadir Jalani mengutuskanku kepada kamu dan memberitahu tentang keadaan anak perempuanku yang diculik tadi. Jadi apabila Raja Jin tadi mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani, maka serta-merta dia turun daripada kudanya dan serta-merta dia mencium tanah dan duduk di luar bulatan tersebut. Dan semua yang berada bersama-samanya duduk. Kemudian mereka berkata, maksudnya ketua jin tadi berkata kepada jin-jin yang berada di sisinya, siapakah yang melakukan perkara ini? Maksudnya menculik anak kepada salah seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka mereka membawa satu jin yang degil, yang memarit. Maka dikatakan kepada jin tersebut, oh, bahawa ini yang menculik anak perempuan kamu ialah satu jin yang amat degil daripada negara China. Lalu dia bertanya kepada jin tersebut, apakah yang menyebabkan kamu menculik anak perempuan lelaki yang berada di bawah penjagaan Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Qutub pada zaman tersebut? Maka jin yang degil daripada China tadi berkata, sesungguhnya aku mencintai perempuan ini dan aku amat sayang kepadanya. Maka Raja Jin tadi memerintahkan agar dipancung jin yang menculik tadi serta-merta, lalu mengembalikan anak perempuan kepadaku. Lalu aku berkata kepada Raja Jin tadi, aku amat hairan melihat kamu amat mentaati arahan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia berkata, benar, sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani memandang, dengan semata-mata dia memandang saja daripada rumahnya kepada mana-mana jin yang degil dari kalangan kami. Walaupun mereka tadi berada di hujung dunia, nescaya mereka tidak akan lari kerana amat takut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesungguhnya, jadi Raja Jin tadi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila melantik seorang kutub, nescaya kutub tadi mampu mentadbir seluruh manusia dan jin, maka mereka akan amat takut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan dalam satu kisah yang lain, seorang lelaki datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalani dan berkata, aku ialah lelaki daripada Asfahan dan isteriku ni sentiasa dirasuk oleh jin dan aku tak boleh nak rawat dah isteri aku ni, dan orang pengubat-pengubat perawat juga tak mampu dah nak merawat isteriku. Maka Syekh berkata, yang mengganggu isteri kamu ni adalah satu jin yang amat degil yang datang daripada Wadi Sarandip, salah satu tempat di Sri Lanka, yang bernama Khanis, nama jin tersebut. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, sekiranya isteri kamu tadi dirasuk lagi, maka katakanlah kepada telinga isteri kamu, wahai Khanis, Syekh Abdul Qadir Jalani berkata kepada kamu, Syekh Abdul Qadir yang tinggal di Baghdad berkata, jangan kamu kembali lagi di sini, jangan kamu mengganggu. Sekiranya kamu datang sebenarnya, nescaya kamu akan binasa. Maka lelaki tadi pergi, dan dia tadi maksudnya dia pergi dan dia datang semula selepas 10 tahun. Maka ditanya kepadanya, apakah yang telah berlaku? Dia kata, aku telah melakukan seperti mana yang Syekh Abdul Qadir Jalani beritahu. Alhamdulillah, isteriku tidak lagi dirasuk sampailah kepada hari ini. Dan dikatakan, maksudnya di zaman tersebut, pengubat-pengubat rawatan gangguan jin ni, mereka berkata sepanjang Syekh Abdul Qadir Jalani berada di Baghdad selama lebih kurang 40 tahun, tidak pernah lagi ada manusia, maksudnya datang tadi tu daripada tempat lain daripada Asfahan. Adapun di Baghdad tu sendiri selama 40 tahun tidak pernah ada manusia yang dirasuk, diganggu oleh jin
sepanjang hayat Syekh Abdul Qadir Jalani. Falamma mata Syekh waqa'a as-sar'u bi Baghdad. Apabila meninggal dunia Syekh Abdul Qadir Jalani, serta-merta berlaku semula serangan jin kepada manusia. Jadi itulah keberkatan Syekh Abdul Qadir Jalani dan beberapa keramat yang dizahirkan oleh Syekh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemanfaatan kepada kita apabila mendengar riwayat hidup wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita tadi beriktikad bahawa wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan dengan kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka tadi menyebarkan agama, berdakwah dan menguruskan manusia dan jin. Jadi moga-moga segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Moga-moga Allah Taala menerima segala ibadat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.